Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana terus menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kita pada kali ini, kita akan membincangkan teknik menjawab matematik kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan soalan yang diambil daripada soalan SPM tahun 2020 ulangan. Dan soalan ini boleh dimuat turun pada pautan yang telah disediakan pada bahagian description di bawah. Kita lihat soalan kita yang pertama. Pelajar 1 menunjukkan rantau berlorek yang memuaskan 3 ketaksamaan. Nyatakan semua ketaksamaan itu. Jadi di sini kita akan lihat 3 garis yang terlibat. Itu garis ini kita labelkan sebagai garis yang pertama. Ini garis yang kedua dan satu lagi garis yang ketiga. Kita lihat garis kita yang pertama. Garis pertama ini persamaannya adalah Y sama dengan X tambah 7. Jadi kawasan berloreknya berada di bahagian bawah garis. Apabila berada di bahagian bawah garis bermaksud Y mesti lebih kecil. Jadi untuk persamaan pertama, Y lebih kecil daripada X tambah 7. Lihat garis yang kedua pula, persamaannya adalah Y sama dengan negatif 1/2X tolak 2. Kawasan melorek berada di bahagian atas garis. Jadi dia mesti lebih besar. Jadi ketaksamaannya adalah Y mesti lebih besar, kemudian sama dengan negatif 1/2X tolak 2. Seterusnya terlihat garis yang ketiga, ini bukan garis menegak, di mana garis ini memintas pada paksi X bernilai 1 dan kawasan meloreknya berada di bahagian kiri garis. Ketaksamaannya adalah X lebih kecil sama dengan 1. Dari segi pemberian markah di sini, ketaksamaan pertama terdapat 1 markah, ketaksamaan kedua terdapat 1 markah dan ketaksamaan ketiga terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat di sini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya terlihat soalan yang bernombor 2. Pelajar 2 menunjukkan sebuah tingkap yang dipasang di sebuah rumah. Bukaan tingkap itu dihadkan kepada 30 darjah dari fulcrum E dan fulcrum H. Diberi panjang EF sama dengan EK sama dengan 55. Jadi di sini 55 cm, EK 55 cm. A, namakan sudut yang sepadan dengan sudut FEK. Jadi sudut FEK adalah sudut di bahagian sebelah kiri tingkap. Sudut di bahagian belah kiri tingkap akan sama dengan sudut di bahagian belah kanan tingkap, iaitu sudut yang terlibat adalah sudut GHL. Jadi jawapan kita untuk soalan A adalah sudut GHL ataupun kita boleh tulis sudut LHG. Kita lihat soalan yang kedua, soalan B. Seterusnya hitung jarak tegak dari titik F ke garis EK apabila bukaan tingkap adalah maksimum. Di sini kita akan lukis garis K, E dan juga F, di mana panjangnya di sini adalah 55 sama dengan panjang EK 55 dan di sini diberi bahawa bukaan maksimumnya adalah 30 darjah. Jadi soalan bertanyakan tentang tinggi titik F dari garis EK. Jadi di sini kita akan menggunakan trigonometri dan yang terlibat di sini adalah bertentangan dengan sudut dan juga hipotenus. Jadi di sini kita menggunakan sin, iaitu sin 30 darjah bersamaan dengan garis bertentang iaitu garis FK di sini. Jadi kita letakkan sebagai X, ini sebagai X. Kemudian kita akan perkan dengan hipotenusnya adalah 55 darjah. Jadi nilai X kita akan tekan kalkulator dan kita akan dapat 27.5 cm. Dari segi pemberian markah di sini, kita menulis sudut yang sepadan dengannya, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita menggunakan sin 30 darjah, kita akan dapat 1 markah. Dan jawapan akhir kita akan dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat di sini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 3. Pelajar 3 menunjukkan dua segi empat sama, JKLM dan EFGH. Diberi bahawa luas segi empat sama EFGH ialah 34 cm persegi dan JF sama dengan KG sama dengan LH sama dengan ME sama dengan
PCM. Jadi di sini adalah PCM. Jika JF lebih besar daripada FK, hitung dalam cm nilai P. Jadi di sini kita akan mencari nilai P dan diberi bahawa luas segi empat sama yang berada di dalam adalah 34 cm persegi. Jadi untuk mencari panjang P, kita akan menggunakan segitiga bersudut tegak yang berada di penjuru segi empat sama tersebut. Jadi kita ambil satu segitiga yang bersudut 90 darjah di sini. Untuk garis EF ini, nilainya adalah 34. Iaitu kita akan menggunakan teorem Pythagoras, iaitu hipotenus C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi di sini, panjang JF adalah P, manakala panjang JE adalah 8 ditolakkan dengan P. Jadi panjang JE adalah 8 tolak P. Jadi kita akan menggunakan teorem Pythagoras, iaitu 34 bersamaan dengan P kuasa 2 tambah 8 tolak P kuasa 2. Seterusnya kita akan permudahkan persamaan ini. Kita akan dapat 34 sama dengan 2P kuasa 2 tolak 16P tambah 64. Sini kita akan kembangkan 8 tolak P. Kemudian kita akan susun dalam bentuk persamaan arm bagi persamaan kuadratik, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita akan dapat 2P kuasa 2 tolak 16P tambah 64 tolak 34 sama dengan 0. 2P kuasa 2 tolak 16P tambah 30 sama dengan 0. Kemudian kita boleh permudahkan lagi, kita akan dapat P kuasa 2 tolak 8P tambah 15 sama dengan 0. Dan seterusnya kita akan menggunakan kaedah pemfaktoran untuk nak selesaikan soalan ini. Jadi, untuk kaedah pemfaktoran, kita akan menggunakan calculator dalam mode equation degree 2. Di sini kita akan masukkan nilai A-nya adalah 1, kemudian nilai B-nya di sini adalah negatif 8, dan nilai C di sini adalah 15. Dan kita akan dapat jawapan P sama dengan 5 dan P sama dengan 3. Kemudian kita akan masukkan di dalam kurungan, kita akan tukar tanda. Jadi P tolak 5, P tolak 3. Di sini kita ada dua jawapan, 5 dan 3. Kita lihat kembali untuk nilai P, di mana soalan menyatakan JF mesti lebih besar daripada FK. Jadi secara tidak langsung jawapan akhir kita adalah P bersamaan dengan 5 cm. Dari segi pemberian markah di sini kita lihat pada baris pertama kita akan dapat 1 markah dan 1 markah, di mana kita menyamakan menggunakan teorem Pythagoras. Kemudian seterusnya kita menulis dalam bentuk persamaan arm kuadratik, kita dapat 1 markah. Kemudian kita menggunakan kaedah pemfaktoran, kita dapat 1 lagi markah. Kemudian kita selesaikan menggunakan kaedah pemfaktoran, kita dapat jawapan P5P3, kita dapat 1 lagi markah. Dan jawapan akhir kita yang kita pilih 5, kita dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan peroleh di sini adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 4. Darjah 4 menunjukkan sebuah prisma dengan tapak berbentuk trapezium VWXY sebagai kelihatan rentas seragamnya. Diberi bahawa luas trapezium VWXY ialah 72 cm persegi. Sebuah kon dengan diameter 6 cm dan tingginya adalah 10 cm dikeluarkan daripada prisma itu. Menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung isi padu dalam cm padu pepejal yang tinggal itu. Dalam soalan ini kita akan ambil isi padu prisma ditolakkan dengan isi padu kon. Prisma ini di mana kelihatan rentasnya berbentuk trapezium dan telah pun diberi luas kelihatan rentas iaitu 72 cm. Jadi isi padu prisma adalah luas kelihatan rentas didarabkan dengan tinggi, iaitu 72 cm akan darabkan dengan tinggi prisma ini adalah 10 cm.
Kemudian kita akan tolak dengan luas. Kita akan tolak dengan isi padu kon, iaitu 1/3 darabkan dengan pi 22/7, darabkan dengan jejarinya 3 cm dan didarabkan dengan tinggi kon 10 cm. Kemudian kita akan dapat jawapannya adalah sama dengan 625 5/7 cm padu. Dari segi pemberian markah di sini, kita lihat kita menggunakan rumus isi padu prisma dan isi padu kon. Kita akan dapat satu markah dengan menjalankan operasi tolak. Kemudian jawapan akhir kita akan dapat satu lagi markah. Dan markah keseluruhan yang kita dapat di sini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya, kita lihat soalan kita yang bernombor 5. Penyelesaian ini, seterusnya kita lihat soalan yang bernombor 5. Di dalam soalan ini, dia ada arahan penyelesaian dengan kaedah metrik tidak dibenarkan untuk menjawab soalan ini. Seorang pembekal memberikan muffin dan donat kepada sekolah Seri Maju dan sekolah Seri Jaya. Jadual 1 menunjukkan maklumat pembekalan itu. Hitung harga dalam ringgit Malaysia bagi sebiji muffin dan sebiji donat. Di sini kita akan wakilkan muffin sebagai X dan donat sebagai Y. Untuk sekolah Seri Maju, terdapat 70 muffin ditambahkan dengan 30 biji donat dan jumlah harganya adalah RM66.50. Manakala untuk sekolah Seri Jaya, 35X ditambahkan dengan 60Y, kita akan dapat RM49. Jadi di sini kita telah terbitkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Seterusnya, kita akan menggunakan kaedah penghapusan. Dalam kaedah penghapusan, kita akan samakan perkali bagi pemboleh ubah. Di sini, kita lihat pemboleh ubah bagi Y, iaitu persamaan pertama, perkalinya adalah 30, manakala perkali untuk pemboleh ubah Y untuk persamaan kedua adalah 60. Jadi di sini, kita akan ambil persamaan pertama, kita akan darabkan dengan 2. Dan kita akan dapat 140X tambah 60Y sama dengan 133. Dan kita telah terbitkan persamaan kita yang ketiga. Kalau kita lihat persamaan ketiga dan persamaan kedua, perkali bagi Y adalah sama, iaitu 60 dan 60. Dan di sini kita akan hapuskan pemboleh ubah Y itu dengan kita ambil persamaan ketiga, kita akan tolakkan dengan persamaan kedua, iaitu 140X ditolakkan dengan 35X, kita akan dapat 105X. Kemudian 60Y ditolakkan dengan 60Y, maka terhapuslah perkali dan juga pemboleh ubah Y. Maka kita akan dapat 133 ditolakkan dengan 49, kita akan dapat 84. Dan seterusnya kita akan dapatkan nilai X, iaitu 84 dibahagikan dengan 105, kita akan dapat 0.8. Untuk mendapatkan nilai Y pula, kita akan gantikan nilai X sama dengan 0.8 di dalam persamaan kita yang pertama, iaitu 70 didarabkan dengan X 0.8 tambah 30Y sama dengan 66.50. Kemudian kita akan dapatkan nilai Y di sini, iaitu 66.5. Kita akan tolakkan dengan 70 yang didarabkan dengan 0.8 dapat 56 dan kita bahagikan dengan 30. Dan jawapan akhir kita akan dapat di sini adalah 0.35. Jadi di sini kita dapat bahawa harga bagi sebiji muffin adalah 80 sen. Jadi di sini dan juga harga bagi sebiji donat adalah 35 sen. Dari segi pemberian markah di sini kita lihat kita mengeluarkan persamaan pertama dan persamaan kedua, kita akan dapat satu markah. Kemudian seterusnya kita keluarkan persamaan ketiga, kita akan dapat satu lagi markah. Kemudian terdapat harga bagi X ataupun harga muffin, terdapat satu markah, dan harga bagi sebiji donat ataupun Y terdapat satu lagi markah. Dan keseluruhan markah yang kita akan dapat di sini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya kita lihat soalan kita bernombor 6. Nyatakan sama ada ayat berikut ialah
suatu penyertaan ataupun bukan penyertaan. Jadi ayatnya di sini adalah PQ persilangan PQRS. Dan jawapannya adalah bukan penyertaan. Seterusnya terlihat soalan B. Lengkapkan hujah berikut. Premis 1 dikosongkan. Premis 2, JKLMN ialah sebuah pentagon. Dan kesimpulannya, JKLMN mempunyai 5 sisi. Di sini kita dapati bahawa hujah ini merupakan hujah bentuk 1. Di mana hujah bentuk 1, premis 1-nya adalah semua A ialah B. Itu semua A ialah B. Kemudian untuk premis 2, C ialah A. Jadi JKLMN adalah C, sebuah pentagon adalah A, kemudian kesimpulannya adalah C ialah B. Jadi JKLMN ini adalah C, mempunyai 5 sisi ini adalah B. Jadi kita akan tulis premis 1 dalam bentuk semua A ialah B. Jadi jawapannya adalah semua A di sini adalah pentagon, ialah B. B adalah mempunyai 5 sisi. Jadi mempunyai 5 sisi. Ini adalah jawapan akhir kita, itu semua pentagon mempunyai 5 sisi. Seterusnya terlihat soalan C. Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi urutan nombor 6, 8, 22, 132 dan seterusnya yang mengikut pola berikut. Untuk soalan ini, apa yang perlu kita buat adalah kita akan mencipta satu rumus bagi mendapatkan jawapan 6, 8, 22, 132 dan seterusnya. Dan untuk itu, kita lihat pada langkah pengiraannya, kita akan kekalkan nombor yang sama ataupun kita sebutnya sebagai pemalar. Di sini pemalarnya di sini adalah 2 dan 4. Jadi 2 dan 4 sama, tambah 4. Kemudian yang berbezanya adalah dalam kurungan iaitu 1, 2, 3 dan 4. Kemudian kuasanya adalah 0, 1, 2 dan 3. Jadi terdapat dua pun boleh ubah di sini iaitu dalam kurungan itu. Jadi kita akan letakkan sebagai N, kemudian kuasanya kita lihat kuasa dan juga nombor besarnya itu akan berbeza sebanyak 1. Jadi di sini N tambah 1. Kemudian kita akan kuasa dengan N dan tambahkan dengan 4. Di mana N itu akan bermula dengan sifar 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi jawapan kita akan tulis 2 kurungan N tambah 1 kuasa N tambah 4. Di mana N tersebut kita boleh gantikan dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Selain daripada jawapan ini, kita juga ada pilihan jawapan yang lain. Itu kita juga boleh tulis 2 N yang dikuasakan dengan N tolak 1 tambah 4. Di mana N di sini akan bermula dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini merupakan jawapan yang setara dengan jawapan kita yang pertama sebentar tadi. Baiklah, dari segi pemberi markah di sini, soalan 6A, soalan bahagian A, kita akan dapat 1 markah. Kemudian soalan bahagian B, kita akan dapat 1 markah juga. Kemudian soalan C, kita akan dapat 2 markah di sini, iaitu markah 1 markah K dan 1 markah N. Dan markah keseluruhan yang kita dapat di sini adalah sebanyak 2, 1, 1, iaitu 4 markah. Seterusnya kita akan melihat soalan nombor 7. Ayu dan Irin pergi ke sebuah kedai buku untuk membeli pemadam dan pensel. Ayu membeli 30 biji pemadam dan 80 batang pensel dengan harga RM72.50. Manakala Irin membeli 20 biji pemadam dan 60 batang pensel dengan harga RM53. Dengan menggunakan kaedah matriks, cari harga dalam ringgit Malaysia bagi 1 unit pemadam dan 1 unit pensel. Dalam soalan ini, dia melibatkan persamaan linear serentak. Jadi kita akan keluarkan persamaan linear serentak
di mana kita akan wakilkan huruf X ini sebagai pemadam. Manakala huruf Y, pemilik ubah Y, kita akan wakilkan dengan pensel. Jadi kita lihat Ayu terlebih dahulu. Ayu membeli 30 pemadam dan 80 pensel dengan harga RM72.50. Jadi persamaannya adalah 30X tambah 80Y sama dengan RM72.50. Manakala untuk Irin pula membeli 20 biji pemadam, 20X ditambahkan dengan 60 batang pensel, 60Y sama dengan RM53. Seterusnya kita akan menukarkan bentuk persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks yang mana terdapat baris dan juga lajur. Di sini kita tulis 30, 80, 20 dan 60 dan didarabkan dengan XY sama dengan 72.5 dan juga 53. Kemudian kita akan mencari XY, kita akan menggunakan rumus matriks songsang, iaitu 1 per A didarabkan dengan D, 30, didarabkan dengan 60, tolak dengan B, didarabkan dengan C. Kemudian A dengan D akan bertukar tempat, 60 di atas, 30 di bawah. Kemudian B dengan C akan bertukar tanda. Akan jadi negatif 80, jadi negatif 20. Didarabkan dengan 72.5, didarabkan dengan 53. Dan seterusnya kita akan tekan calculator dengan menggunakan mode equation unknown 2. Kita akan masukkan A1-nya di sini adalah 30, kemudian B1 80 dan C1 72.5. Kemudian A2 20, B2 60 dan C2 53. Dan kita akan dapat jawapan X sama dengan 0.55, manakala Y kita akan dapat 0.70. Jadi harga bagi sebiji pemadam adalah 55 sen dan harga bagi sebatang pensel adalah 70 sen. Dari segi pemberian markah di sini, kita menulis persamaan linear dalam bentuk kuadratik, terdapat 1 markah. Kemudian kita menggunakan matriks songsang, kita dapat 1 lagi markah. Dan jawapan akhir kita masing-masing kita akan dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan yang terdapat di sini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan bernombor 8. Rajah 5 menunjukkan garis lurus PQ, HK dan KL dilukis pada satu satah kates. Garis lurus KL selari dengan paksi X. Nyatakan persamaan garis lurus KL. Garis lurus KL merupakan garis yang selari dengan paksi X yang merupakan garis mendatar yang tidak mempunyai kecurunan. Jadi persamaannya kita akan ambil pintasan pada paksi Y. Untuk melihat pintasan pada paksi Y iaitu pada titik K, kita akan lihat persamaan garis lurus HK iaitu Y sama dengan negatif 3X tolak 15. Di mana persamaan umumnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Kita tahu bahawa C itu merupakan pintasan bagi paksi Y, iaitu pintasan paksi Y di sini adalah negatif 15. Jadi pada K ini dipintas pada negatif 15. Jadi persamaan garis lurus KL adalah Y sama dengan negatif 15. Jadi kita akan tulis pada ruangan jawapan di sebelah kanan ini, Y sama dengan negatif 15. Seterusnya terlihat soalan B1 Roman, cari persamaan garis lurus PQ. Garis PQ selari dengan HK, di mana garis selari mempunyai nilai M yang sama. Nilai M untuk HK adalah negatif 3. Maka garis PQ juga M-nya sama dengan 3. Jadi di sini kita boleh tulis M-nya adalah sama dengan negatif 3. Seterusnya kita akan cari nilai C. Untuk mencari nilai C, kita akan gantikan nilai Y, nilai M dan nilai C. Untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y, kita akan ambil pada koordinat titik P di sini. Itu titik P negatif 29. X-nya negatif 2 dan Y-nya 9. Jadi kita akan gantikan 9 sama dengan negatif 3 iaitu M, darabkan dengan X, negatif 2 tambah C. Dan C kita akan dapat di sini bersamaan dengan 3.
Dan seterusnya kita akan gantikan semula nilai M dan nilai C di dalam persamaan arm, persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan M, M nya negatif 3, X tambah C, 3. Seterusnya kita lihat soalan B2 Roman, koordinat Q. Koordinat Q di sini pada garis PQ, dan kita lihat koordinat Q ini merupakan titik yang berada pada paksi X. Jadi kita akan cari pintasan X. Apabila suatu garis itu pintas pada paksi X, maka Y-nya kita akan gantikan dengan sifar. Maka sifar sama dengan negatif 3X tambah 3. Dan kita akan dapat nilai X yang di sini adalah 1. Jadi kita akan terus tahu bahawa koordinatnya di sini adalah X, Y iaitu 1 dan nilai Y-nya di sini adalah sifar. Seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah di sini. Untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Seterusnya kita lihat soalan B. Kita menyatakan nilai M-nya negatif 3, 1 markah. Kita mencari C, kita dapat 1 markah. Dan kita menggantikan M dengan C, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan untuk soalan B2 Roman, kita menyamakan negatif 3X tambah 3 sama dengan sifar untuk mencari pintasan pada paksi X, kita dapat 1 markah. Dan jawapan akhir koordinat kita 1, 0, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan yang kita dapat di sini adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang nombor 9. Raja 6 di ruang jawapan menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan J dengan motosikal dari Bandar Aman ke Bandar Ceria. Soalan A, J mengambil masa 45 minit untuk perjalanan pulang ke Bandar Aman. Lengkapkan graf bagi perjalanan itu. Untuk soalan A, perjalanan pulang itu dari Bandar Ceria ke Bandar Aman. Masa yang diambil adalah selama 45 minit. Jadi kita lihat di sini, J sampai ke Bandar Aman pada minit ke-90. Jadi, dia akan mengambil masa selama 45 minit. Bermaksud kita 90 kita akan tambah dengan 45 minit. Masa perjalanan pulang kita akan dapat 135 minit. Jadi di sini kita lihat pada bahagian masa pada paksi X, 135 minit adalah berada di sini. Di mana setiap satu kotak itu mewakili 15 minit. Jadi kita akan buat satu garis lurus di sini. Dengan menggunakan pembaris, kita akan dapat inilah graf perjalanan pulang bagi J dari Bandar Ceria ke Bandar Aman. Seterusnya soalan B, berdasarkan Raja 6, hitung 1 Roman, tempoh masa dalam minit, J berhenti di Bandar Bestari. Untuk graf ini, di mana keadaan berhenti adalah kita akan lihat garis yang mendatar. Mendatar berada di sini, iaitu bermula pada masa ke-30 dan berakhir pada masa 60. Jadi, tempoh berhentinya adalah 60 tolak 30. Maka kita akan dapat J berhenti selama 30 minit. Seterusnya soalan B2 Roman, laju dalam kilometer per jam dalam 30 minit yang pertama. Laju sama dengan jarak per masa. Kita lihat 30 minit pertama J bergerak dari Bandar Aman 0 ke Bandar Bestari 20. Jadi jaraknya adalah 20 km. Kemudian masa yang diambil adalah 30 minit. 30 minit ini kita akan tukar ke dalam unit jam. Kita akan bahagikan dengan 60. Jadi jawapan kita dapat di sini adalah 40 km per jam. Seterusnya kita lihat soalan B3 Roman, purata laju dalam kilometer per jam bagi keseluruhan perjalanan. Keseluruhan perjalanan J adalah daripada Bandar Aman ke Bandar Bestari, kemudian ke Bandar Ceria, kemudian dari Bandar Ceria dia akan pulang semula ke Bandar Aman. Kita lihat pada graf di sini, Bandar Aman ke Bandar Ceria adalah 50 km. Kemudian daripada Bandar Ceria ke Bandar Aman balik semula tambah lagi 50 km. Jadi jarak keseluruhan perjalanan J adalah 100 km. Dan masa yang diambil di sini adalah 135 minit. Dan kita akan tukarkan
ke dalam unit jam, kita bahagikan dengan 60. Dan kita akan dapati bahawa jawapannya adalah 44.44 km per jam. Seterusnya terlihat dari segi pemberian markah di sini. Untuk soalan pertama, itu soalan A, kita menyambungkan graf, kita akan dapat 1 markah. Dan untuk soalan B, 1 Roman, kita dapat 1 markah. Untuk soalan B, 2 Roman, jalan kerja, dan jawapan akhir kita akan dapat 1 markah dan 1 markah. Dan soalan yang ketiga Roman, jalan kerja dan juga jawapan akhir kita dapat 1 markah dan 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan yang terdapat di sini adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya terlihat soalan bernombor 10. Dalam rajah 7, PQRS ialah sebuah bulatan dengan pusat O. OQP, ORS dan QOR ialah 3 sektor masing-masing dengan pusat Q, R dan O. Diberi bahawa ST sama dengan 9.53 cm. Hitung A, perimeter dalam cm kawasan yang tidak berlorek. Dalam soalan ini, kita perlu cari kawasan tidak berlorek, iaitu di sini kita akan ambil garis lurus, tambahkan dengan garis lurus, tambah lagi dengan 1 garis lurus, 1 garis lurus dan 1 lagi garis lurus. Iaitu terdapat 5 garis lurus yang sama panjang. Dan kita akan tambah dengan panjang lengkok, iaitu lengkok OS, OP dan juga QR. Jadi kita ada 3 lengkok di sini. Langkah pertama kita perlu cari panjang garis lurus, iaitu garis lurus QUO di sini, kerana telah pun diberi panjang PU 9.53 dan panjang PQ adalah 11 cm. Jadi kalau kita lukis semula garis ini, dapat ini 11, 9.53, sini 90 darjah, kita boleh mencari panjang QU dengan menggunakan teorem Pythagoras, iaitu 11/2 tolakkan dengan 9.53 ke 2. Dan kita akan dapat panjang QU adalah 5.5 cm. Maka panjang QU ke O adalah 11 cm. Panjang QUO ini merupakan jejari bagi bulatan ini. Bermaksud 11 cm ini adalah bersamaan dengan panjang PO, kerana PO juga adalah jejari bulatan, iaitu 11 cm. Jadi secara tidak langsung terdapati bahawa segitiga yang terbentuk di sini merupakan segitiga sisi sama. Masing-masing mempunyai 11 cm panjang. Jadi di sini kita akan ambil 5 didarabkan dengan 11. Kerana kita ada 5 garis lurus. Tambah dengan 3 panjang lengkok yang sama panjang. Panjang lengkok kita akan ambil, sudutnya adalah 60 kerana segitiga itu merupakan segitiga sisi sama per 360. Didarabkan dengan 2, didarabkan dengan pi dan didarabkan dengan j. J di sini adalah 11. Maka kita tekan kalkulator, terdapat jawapan keseluruhannya adalah 89/4/7 cm. Seterusnya terlihat soalan B. Luas dalam sentimeter persegi kawasan yang tidak berlorek. Kawasan yang tidak berlorek merangkumi kawasan sektor, iaitu 1, 2 dan juga sedikit tembering di sini QR. Ada 3 kawasan yang tidak berlorek. Jadi secara umumnya kita akan ambil bulatan besar, kita akan tolakkan dengan 2 kali sektor dan kita akan tolak pula dengan sedikit bahagian sektor, iaitu tembering di sini. Di mana untuk mendapatkan luas tembering ini adalah kita ambil luas sektor, kita akan tolak dengan luas segitiga. Jadi kita akan ambil luas bulatan pi darab dengan 11/2 dan kita akan tolakkan dengan 2 dan didarabkan dengan luas sektor, iaitu sektornya 60 darjah per 360 darab pi darab j 11/2. Manakala untuk mencari luas sebahagian daripada sektor ini, iaitu tembering QR, kita akan ambil luas sektor ditolakkan dengan luas segitiga.
Luas sektornya adalah luas yang sama, iaitu 60/360 darab pi darab J kuasa 2. Kemudian di sini kita akan tolakkan dengan luas segitiga, iaitu 1/2 didarabkan dengan tapaknya itu 11, didarabkan dengan tingginya di sini adalah 9.53. 9.53. Dan jawapan akhir yang kita akan dapat di sini adalah 242.558 cm persegi. Dari segi pemberian markah di sini terlihat untuk soalan 10A, kita mencari panjang tiap-tiap sisi garis lurus 1 markah, kemudian kita tambah dengan panjang lengkuk POOP dan juga QR dapat 1 markah lagi, dan jawapan akhir kita dapat 1 markah. Untuk soalan B, 10B, kita mencari luas bulatan terdapat 1 markah, kemudian kita mencari luas sektor dan juga luas segitiga dengan melakukan operasi tolak. Dengan menggantikan nilai-nilai yang betul, kita akan dapat 1 markah, 1 markah. Dan jawapan akhir, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 11. Raja 8 menunjukkan sebuah cakra yang telah dibahagikan kepada 4 sektor yang sama. Cakra itu diputar 2 kali. Selepas setiap putaran, kesudahan akan dicatatkan. A. Senaraikan ruang sampel. Sini kita tulis dulu D, E, 2 dan 9. Jadi ruang sampel kita akan tulis DD, kemudian DE, D2, D9. Kemudian untuk seterusnya kita akan ambil huruf E pula. ED, EE, E2 dan E9. Kemudian kita akan ambil nombor 2 pula. 2D, 2E, 22 dan 29. Dan tingkat terakhir kita akan ambil 9, 9D, 9E, 92 dan 99. Ini adalah ruang sampel kita. Dan ruang sampel kita ada bilangannya adalah 16. Seterusnya terlihat soalan B. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian 1 Roman, petunjuk itu menunjukkan sekurang-kurangnya sekali pada nombor perdana. Dalam soalan ini, kita dapati bahawa nombor perdana adalah nombor 2. Jadi kita akan ambil petunjuk yang menunjukkan nombor 2, sekurang-kurangnya sekali. Jadi di sini kita akan ambil D2, kemudian E2, 22, kemudian 92. Seterusnya kita lihat di sini ada lagi 2D, kemudian 2E dan satu lagi 29. Jadi peristiwa kita ada 7. Jadi kebarangkalian adalah peristiwa per dengan ruang sampel, iaitu 7/16. Seterusnya kita lihat soalan B2 Roman. Petunjuk itu menunjukkan 2 kali pada sektor huruf. Jadi kita akan ambil huruf dan huruf di sini, iaitu DD, kemudian DE, kemudian ED dan EE. Di sini kita ada 4 peristiwa yang terdapat. Jadi kebarangkaliannya adalah peristiwa per dengan ruang sampel 4/16. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk terringkas 1/4. Dari segi pemberian markah di sini, kita lihat kita senaraikan ruang sampel, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan B1 Roman, kita senaraikan peristiwa 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Di soalan B2 Roman, senaraikan peristiwa 1 markah,
dan jawapan akhir terdapat satu lagi markah. Dan markah keseluruhan yang terdapat di sini adalah sebanyak 6 markah. Jadi itu sajalah untuk video kita pada kali ini. Kita bertemu lagi dalam video-video yang akan datang dengan tajuk-tajuk yang lain pula. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.